Syaitan nanti dia akan membebaskan diri daripada manusia pada hari kiamat. Dia ya, di dunia dia anggap dia sebagai penolong. Dia anggap dia sebagai apa? Teman. Bila teman kita fahamlah. Orang ni bila kita susah dia akan tolong kita kan? Tidak. Inilah syaitan. Syaitan penipu. Syaitan tu penipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi lagi muliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kasar Masjid Muslimin dan Muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ditempatkan di Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh jemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi sebelum teruskan kita lihat surah An-Nisa ayat 117. Surah An-Nisa ayat 117. Baik, sebagai renungan kita pada yang lepas, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iaitu yang pertama sekali, sesiapa yang membantahi apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut jalan yang bukan oleh orang Islam, maka Allah Taala pemudahkan dia jalan ke neraka. Allah mudahkan jalan ke neraka. Dan kemudian Allah Taala jelaskan, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Taala mengampuni selain pada syirik. Jadi syirik adalah dosa yang paling besar sekali yang tidak terampun melainkan dengan bertaubat. Dan kemudian Allah Taala tujukan kepada terutamanya kepada golongan musyrikin Mekah. Sebabnya ketika itu di antara mereka itu ada yang menyembah malaikat, menganggap malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Mereka rekakan sesuatu kemudian syirik kepada Allah Taala. Jadi Allah cerita ayat sebelumnya apa? Allah Taala boleh ampun sama syirik, tapi kalau syirik tidak boleh. Ini di antaranya apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada musyrikin Mekah pada ketika itu. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat ke 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Jadi Allah jelaskan hal ini, iaitu sembahan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah itu sebahagian mereka itu. Wa ayyad'una illa syaitanan marida.
Itu dulu tu. Wa in yad'una min duni illa inasa. Ada. Nah. Yang mereka sembah. Allah jelaskan. Tidaklah mereka sembah itu melainkan illa inasa. Ada ya. Iaitu melainkan inas. Inas yang asal satu daripada perkataan apa? Iaitu daripada muannas. Iaitu maksud dia mereka menyangkakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Baik, sebab tu Allah jelaskan dalam hal ini yang mereka sembah itu selain kepada Allah tidak lain hanyalah berhala. Yang mereka mengatakan berbagai-bagai tadi. Baik. Jadi dalam hal ini Al-Juwaybir dia riwayatkan daripada Imam Ad-Dahhak katanya, baik orang-orang musyrikin, tak semualah, sebahagian orang musyrikin Mekah, mereka mengatakan bahawa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Lihat. Hal ini yang bezanya di kalangan umat Nabi SAW. Sebabnya kalau orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian lepas itu datang pula puak Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Kemudian selepas itu, maka malaikat inilah. Ni atas golongan yang teruk ya. Jadi mereka menganggap bahawanya malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah Ta'ala. Dan tujuan mereka beribadat itu kepada malaikat adalah tujuan supaya mereka ini dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Sebab itulah dalam ayat yang lain pun Allah ada menjelaskan tujuan mereka tak lain sebagai apa? Perantaraan. Perantaraan. Jadi sebab itulah kita kena ingatlah, antara kita dengan Allah Ta'ala tidak ada perantaraan. Yang malah dalam hadis Nabi SAW ada mengatakan tidak ada penterjemah. Tak ada penterjemah. Maksud apa? Apa yang kita minta, kita mohon kepada Allah Ta'ala, apa bahasa sekalipun, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ni bukan macam ni mahkamah dunia. Mahkamah dunia bolehlah, ya. Maka perlukan penterjemah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hakim pun tak faham bahasa defender dan sebagainya ya. Baik. Dan kemudian orang musyrik itu mula mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Dan mereka menjadikan pula sebagai pada tempat kedudukan seperti Tuhan yang mereka sembahkan. Tu dia. Malahan mereka menggambarkan malaikat ini seperti mana anak-anak gadis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan demikian itu sebenarnya mereka ini adalah tak lain hanyalah mereka-rekakan pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat mereka, dan mengikut apa nenek moyang mereka buat itu hanya bertaklid buta tanpa ada alasan, tanpa ada bukti yang kukuh. Baik, malahan mereka mengatakan apa? Malaikat-malaikat itu serupa dengan anak perempuan Allah yang mereka sembah. Itu pada tanggapan mereka. Baik, sebab tu kalau kita lihat dalam surah An-Najm ayat ke-19 hampir sama juga. Kenapa mereka sembah dan mereka beri nama macam-macam. Dalam ayat ke-19 Allah berfirman, ba'da billahi syaitanir rajim, afara'aytumul lata wal uzza, maka apakah patut kamu hai orang musyrikin menganggap al-lata wal uzza itu sebagai Tuhan? Iaitu mereka hanyalah mereka mengada-ngadakan mengadakan nama-nama tersebut, dan demikianlah juga anggapan mereka malaikat itu anak perempuan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Malahan dalam surah Az-Zukhruf Allah kukuhkan lagi. Dalam ayat 19, ba'dallahu syaitanir rajim, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Itu nampak tak? Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang padahal mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Malaikat pun hamba Allah. Bukan pada Allah ya. Mereka jadi apa? Sebagai inas. Sebagai perempuan-perempuan. Tu ya. Baik. Jadi inilah apa? Keadaan sembahyang musyrikin Mekah tadi. Sebab mereka menganggap malaikat itu sebagai apa? Anak Allah. Kemudian perempuan pula. Bayangkanlah, mereka itu apabila dikurniakan anak perempuan kepada mereka, maka Allah sebut dalam Quran lagi dah bermasam muka mereka. Adakah mereka nak biar hidup ataupun nak tanam hidup-hidup? Itu Sebab zaman dahulu mereka tak nak anak perempuan.
Tapi dia kata bukan semua orang Arab bukan semua. Ini kesilapan orang kita dah. Terutamanya tomohan terhadap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab ada mengatakan Sayyidina Umar menanam anak dia. Itulah satu pembohongan yang besar. Pembohongan yang besar. Sayyidina Umar tak pernah tanam anak pun. Malahan dibuktikan anaknya yang sebelum hak jahiliah dan juga yang selepas Islam ramai banyak tu juga. Tak ada yang berkurangan. Habis dia bunuh siapa? Dia bunuh siapa? Tak ada. Hanya satu pembohongan. Jangan terikut dah. Baik tak? Malahan dalam surah As-Saffat pun, mereka mengada-ngada kata Allah Ta'ala. Ayat 158 Allah berfirman, ba'da syaitan wajim, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dan mereka mereka menjadikan mereka mengadakan hubungan nasab antara Allah dan jin. Subhanallah. Jadi kata mereka seolah macam manusia juga. Ada mak, ada ayah, maka ada anak. Jadi mereka mengatakan Allah Ta'ala ni teman Allah Ta'ala adalah jin. Daripada golongan jin, maka terbitlah malaikat. Terbit malaikat. Nampak tak? Satu rekaan pembohongan yang besar terhadap Allah SWT. Sebab tu kalau tengok dalam surah Ikhlas, Allah sebut dah, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah Ta'ala tak ada anak. Tak ada anak. Langsung tak ada anak. Walam yulad, malahan tidak pernah diperanakkan. Sebelah bawah tak ada keturunan, sebelah atas pun tak ada. Nenek moyang, mak bapak semua tak ada. Allah Ta'ala bukan macam makhluk. Kalau makhluk boleh kita ni tak wujud, melainkan dengan apa? Ada kita mak ayah kita. Ada? Kecuali dua saja. Nabi Adam AS tak ada mak ayah. Kemudian Nabi Isa. Bisa ada mak tapi tak ada ayah. Tu Allah tunjukkan kudrat Allah Ta'ala yang maha berkuasa boleh cipta walaupun tanpa asbabnya. Baik tak? Jadi sebab itulah apa yang mereka jadikan yang hanya satu pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan semua mereka minta kepada malaikat sebagainya tadi. Tujuannya mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sebab itulah kalau kita lihat kebanyakan yang syirik tadi, termasuk zaman sekarang yang bukan agama daripada langit, kalau kita lihat, seperti agama Buddha, agama Hindu, semua mereka ini mereka rekakan Tuhan mereka. Mereka menamakan begitu begini dan sebagainya. Sedangkan tidak ada dalil melainkan daripada nenek moyang mereka sendiri yang mengada-ngadakan dan kemudian diikut oleh anak cucu mereka tanpa memeriksa, tanpa menyelidiki hal yang sebenar. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah tak perlu kita nak sedih yang lain dah. Al-Quran yang Allah turunkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dah mencukupi untuk kita. Dah mencukupi sebagai bukti, dalil yang jelas. Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab tu Allah jelaskan apa yang mereka lakukan itu, wa in yad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah syaitan yang derhaka. Kenapa dikaitkan dengan syaitan? Sebab syaitanlah yang membujuk mereka ini sehingga mereka ini mendustakan pendustaan yang besar terhadap Allah SWT. Iaitu makna di sini yang dikatakan mereka sembah syaitan yang derhaka kerana syaitanlah yang memerintahkan mereka melakukan hal itu. Dia membaguskan, menghiasi kepada mereka sehingga mereka menganggap apa mereka buat itu betul. Dan sebenarnya mereka telah menyembah syaitan iblis. Tak lain tak bukan. Dan ini samalah seperti mana yang kita selalu sering baca dalam surah Yasin ayat yang ke-60, ba'da syaitan rajim, Allah jelaskan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Allah dah beritahu dah. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu hai bani Adam, hai manusia, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Baik, semua syaitan ni bermaknanya bukanlah kata nanti kita rukuk sujud ni, tapi maksud dia adalah terikut dengan hasutan dan pujukan syaitan tadi. Jadi seolah macam menyembah dia lah sebab ikut kehendak dia tadi. Allahu Akbar ya. Jadi sebab itulah maka Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya pada hari kiamat kelak nanti
Pada hari kiamat nanti, maka mereka inilah orang yang rugi. Sebab apa? Sebab malaikat pun akan menafikan terhadap sembahan orang-orang musyrik. Kenapa mereka sembah dunia? Jadi malaikat akan menolak rekat mereka itu. Baik, malahan dalam surah Sabah dan surah Sabah ayat 41 Allah Taala berfirman, ini kata-kata malaikat bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ini yang malaikat kata pada kiamat nanti. Bahkan mereka telah menyembah jin. Jin setan ni pergaulan yang tak nampak tu lah. Ini yang mengganggu manusia. Yang mana kemudian malaikat kata kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Beriman kepada jin. Kita teman sekarang pun ada juga sebahagian. Tu ya. Yang duk percaya dengan apa? Khadam ke sebagainya semua tu, yalah tu. Tak ada lain. Duk puja jin. Akhirnya jin akan menyesatkan. Sebab itulah kalau kita nak tengok perangai jin, lihat dah juzuk 29 surah tu jin. Jin pun berasa pelik. Jin hok beriman lah berasa pelik. Kenapa manusia ni duk sembah jin? Hingga jin itu menjauhkan mereka daripada kebenaran, menyesatkan mereka. Kenapa buat begitu? Sedangkan Allah telah turunkan bukti dalil. Al-Quran sebagai petunjuk. Nabi SAW sebagai pembawa hidayah. Dah cukup dah. Buat macam-macam lagi sebab tu saya kata jagalah hak zaman sekarang masalah perbomohan itu tak jauh daripada jin illa masya-Allah. Jaga kadang-kadang kita mereka ni dengar baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi di sebaliknya kadang-kadang sebab orang tu tak faham tentang bahasa Arab, dia bacakan terbalik lah apa sebagainya ada. Ataupun cara yang berbagai-bagai tadi. Tu. Bila baca Al-Quran yang terbalik sebagainya, bukan kita seru Allah Ta'ala. Jadi seru kepada jin. Dia terbalik dah. Jadi jangan jadi demikian Sebab tu selamatkanlah diri kita daripada menjadi orang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Baik, oleh kerana mereka ni menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah Ta'ala dan mereka sanggup menyembahnya, maka di antaranya, maka inilah balasan mereka. Ini ayat seterusnya, balasan mereka daripada Allah Ta'ala. La'anahu Allah wa qala la antakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini jawapannya pada Allah Ta'ala. Allah sebut la'anahu Allah. Allah Ta'ala melaknatnya. Tu. Jadi makna sini adalah laknat makna dijauhi daripada rahmat. Bila jauh daripada rahmat, maka tak akan dapat petunjuk. Itu ya. Jadi makna Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada rahmat, iaitu terlepas daripada perlindungan Allah SWT, di bawah himayah, perlindungan, di bawah inayah, pertolongan Allah SWT. Maka jauh sekali mereka akan dapat. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala, sebab syirik ini, kalau kita lihat seperti mana yang dituliskan oleh Syekh Waliullah Dahlawi, dalam kitabnya, syirik ni subhanallah berbagai-bagai. Hak kita lihat orang semua berhala itu syirik yang jali, syirik besar, syirik yang jelas, yang kita takut syirik yang khafi. Banyak syirik khafi. Maka termasuklah dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa itu pun boleh ada syirik. Allah Akbar. Sebab itulah kalau minta, hanyalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi sini maka Allah jelaskan bahwanya mereka itu dilaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebab tu Allah Ta'ala beri peringatan dan bentuk ancaman. Dalam bentuk ancaman tu atau la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Iaitu Allah ceritakan inilah syaitan duk kata kepada manusia ni. Ni la attakhidanna firman Allah Ta'ala, tapi dia mengatakan ini dalam bentuk perkataan syaitan tu la attakhidanna itu seolah macam sumpah syaitan. Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau.
Nasiban mafruḍa, bahagian yang sudah ditentukan. Allahu akbar. Ya. Makna di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia, ya. Allah Taala jadikan sebagai mukallaf, dipertanggungjawabkan untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah tunjukkan jalan yang mereka dapat lalui untuk sampai kepada Allah Taala, untuk mereka kembali, ya, ke tempat di mana Nabi Adam alaihissalam telah ditempatkan, iaitu di syurga Allah Subhanahu Taala. Baiknya, jadi Allah Taala turunkan, Allah Taala turunkan kitab-kitab sebagai panduan, ya. Kemudian Allah utuskan pula rasul-rasul sebagai penunjuk jalan, penunjuk jalan ke arah hidayat, ya, yang dapat menyelamatkan manusia, ya. Tapi kata syaitan ini seolahnya apa? Seolah dia macam nak bersumpah. Macam dia nak bersumpah, iaitu katanya dia benar-benar akan mengambil hak daripada hamba-hamba Allah Taala ini, iaitu apa yang sudah ditentukan ni. Baik, apa maksud yang sudah ditentukan ni? Nasib mereka. Kata Muqatil bin Hayyan, iaitu daripada setiap 1000 orang, 999 orang akan masuk neraka, dan hanya seorang sahaja yang akan masuk syurga. Subhanallah. Nampak tak? Sepatutnya manusia masuk syurga, tapi itu yang telah disesatkan, diambil bahagiannya oleh syaitan. Nampaknya hanya seorang saja selamat daripada 1000 orang. Subhanallah. Baik, ini yang ditafsirkan oleh Muqatil bin Hayyan. Tapi entah bilangan itu kita bukan sebenarnya tepat, tapi nak ceritakan begitulah. Syaitan ini tak akan biarkan. Malahan kalau kita lihat dalam surah yang lain, insya-Allah akan jumpa nanti, ya. Apabila Allah Taala melaknat syaitan, dan diusir daripada syurga, maka pertama sekali syaitan minta kepada Allah Subhanahu Taala supaya umurnya dipanjangkan. Maknanya dia tak dimatikan. Zaman dunia ni ada, dia tak mati. Allah Taala perkenankan. Dan kemudian dia bersumpah. Dia bersumpah, ya. Pada ayat lain memang dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah Taala, kecuali orang-orang yang ikhlas. Itu ya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang Allah Taala, kita buat dalam masalah apa yang kita buat, lakukan amal ibadat kebaikan sekalipun, insya-Allah ikhlaskanlah niat kita. Dengan ikhlas ni boleh Allah Taala terima. Kalau tidak, maka takutnya syaitan ni akan merosakkan amal ibadat. Ada. Baik. Maka ini apa yang dikatakan oleh syaitan ini, selama Allah Taala melaknat orang-orang yang menjadikan malaikat itu sebab mereka mengikut hasutan syaitan tadi, ya. Baik. Baik, kemudian itu yang dikatakan oleh syaitan, iaitu dia akan merosakkan, yang masukkan tadi nasiban mafruḍa ni, bahagian yang telah ditentukan, iaitu bahagian syurga. Maknanya dia akan merosakkan bahagian syurga dengan menarik sebahagian manusia itu ke neraka bersama dengannya. Itu maksud dia. Baik. Dan semua kata-kata ini seolah macam sumpah daripada syaitan belaka tadi, ya. Sebab dia orang apa? Maka bukan masalah apa? Masalah sebenarnya masalah kecil je. Masalah dia dengan Nabi Adam. Nabi Adam pun tak buat apa pun kepada dia. Cuma Allah perintahkan supaya sujud kepada Nabi Adam. Tak nak kena takabur, ego, ya. Maka itulah Allah Taala melaknatnya tadi. Dan orang mengikut perbuatan syaitan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala. Tengok apa lagi kata-kata syaitan, ya. Ini janji syaitan di hadapan Allah Taala. Tengok ayat seterusnya. Wala udhilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Allahu Akbar. Tengoklah betapa syaitan
Lepas Allah Taala sendiri dia telah ataupun seolah macam bersumpah dia. Tadi yang pertama sekali dia beritahu dah yang dia akan merosakkan bahagian yang sepatutnya dimiliki oleh anak Adam, iaitu syurga tadi. Ada. Baik, dan seterusnya pula jadi katanya wala dhillannahum. Tak. Ini sebagai apa, semacam sumpahnya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Subhanallah. Sebab tu nampak tak? Syaitan ni dia tak biar. Tu ya. Sebab tu dalam kita buat apa sekalipun, cuba kita lihat tak? Walaupun dalam solat ni kita berdepan dengan Allah Ta'ala, kita bermunajat dengan Allah, masa itu pun dia nak ganggu kita. Masa itu pun nak ganggu. Bayangkanlah kalau kita lalai. Kalau lalai lagilah berat dia kata. Yang maksudkan akan menyesatkan iaitu daripada kebenaran. Menyesatkan daripada kebenaran. Iaitu dia bersumpah ya. Dia akan memalingkan manusia ini daripada jalan petunjuk. Dan jalan petunjuk yang boleh menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Dan kemudian apa dia akan bagi? Walau umanniyannahum. Ini yang bahayanya. Wala amuniyannahum. Dan dia kata aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Tu. Angan-angan kosong ni maksud dia apa? Rasa ni buat elok dah. Cukup dah amal ibadat. Kadang-kadang betul juga. Cuba tengok. Kadang-kadang datang sembahyang. Kena terus balik. Ada majlis ilmu pun tak apalah, lain kali lah. Ya, itu nampak tu. Ini juga boleh daripada syaitan. Tak? Kenapa taknya? Dah hari Minggu nak pergi ke mana? Tak? Bukannya kita kuliah ni sampai apa? Sampai ke Zuhur. Tidak pun. Allahu Akbar. Nak duduk sebentar pun susah juga tak? Tak. Baik, jadi makna sini syaitan bersumpah yang dia akan menghiasi perbuatan mereka, perbuatan manusia tadi. Tu ya. Iaitu dia akan membangkitkan angan-angan. Menyebabkan mereka ini terlupa untuk bertaubat. Malahan dia akan mempersendakan manusia. Mempersendakan manusia cara apa? Alah, muda lagi. Alah, lambat lagi nak mati. Tak apalah, taubat nanti tua-tua. Nanti dekat nak mati baru taubat. Allahu Akbar. Ya? Sehinggalah manusia ni terpedaya dengan angan-angan mereka. Tak apa, tak buat amal ibadat pun Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ni Allah bertaubat, Allah mengampun. Habis semua. Tak buat dulu pun tak apa. Nampak tak? Ini apa? Syaitan punya angkara. Macam-macam syaitan buat. Okey, itu maka dia akan meletakkan angan-angan. Sehinggalah manusia ni angan-angan apa? Panjang umurnya dan sebagainya. Ada, ya? Maka syaitan akan mencampakkan angan-angan dusta dalam hati manusia. Sehingga dia kata, lambat lagi. Panjang lagi hayat ini. Malahan yang mereka tu yang kufur, mana ada manusia akan dibangkitkan nanti. Mana ada hisab. Tu bagi orang kafir tak? Sebab apa? Sebab kata mereka mana ada bukti. Subhanallah. Bukti mereka nampak dengan mata baru sebagai bukti. Subhanallah. Ingatlah ya, kalau nampak dengan mata itu bukan iman. Bukan iman ya. Itu yang disebut sebagai ainul yaqin. Ainul yaqin macam mana orang kafir mereka melihat neraka baru mereka yakin adanya neraka. Kita ni orang Islam, iman kita di hati secara ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Ni Allah sebut tak? Yu'minuna bil ghaib. Nama tak ya? Mereka beriman secara ghaib. Yang secara tak nampak ni itu iman. Kalau nampak itu bukan iman lagi. Baik. Dan kemudian janjinya lagi. Cara dia nak menyesatkan manusia. Tengok ni. Ini yang dilakukannya pada zaman jahiliah lah. Wala amurannahum falibatikunna adanal an'am. Tu. Dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan mereka. Lalu mereka memotongkannya. Allah Akbar. Ini ada zaman dahulu dah. Jadi mereka ni ini khas untuk makbud mereka. Jadi mereka potong telinga. Ini tanda apa? Jangan ganggu dia. Nanti dia untuk apa?
untuk makbud mereka sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Baik, kata Imam Qatadah, Imam Sudi dan juga lain. Baik. Baik, yakni mereka membelahnya dan menjadikannya sebagai tanda dan bukti. Bukti ya. Seperti mana dalam surah yang lain ada Allah sebutkan, mereka namakan binatang itu sebagai bahirah, saibah, wasilah. Tu binatang yang mereka adakan sendiri ya untuk makbud mereka. Untuk makbud mereka tadi. Baik. Jadi sini nampak tak? Sehinggalah syaitan ini memperdayakan mereka tandakan pada haiwan binatang ternakan mereka itu dengan tanda apa? Maka antaranya mereka membelah telinga dan sebagainya tadi. Itu adalah tanda mereka berbakti kepada Tuhan. Allahu Akbar, ya. Baik, ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh syaitan. Dan kata sebahagian ahli tafsir yang dimaksudkan ayat ini adalah iaitu syaitan membawa mereka supaya mengubah agama Allah. Tu dia sebenarnya itu. Mengubah agama Allah secara kufur dan melakukan maksiat, menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Itu yang jadinya pada zaman dahulu itu. Allahu Akbar, ya. Baik. Sehinggalah sebab itulah kata syaitan lagi, wala amurannahum faluqayyirunna khalqallah. Ini agama ciptaan, nampak tak? Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Mengubahnya tadi. Baik, maka di sini kata Al-Hasan bin Abil Hasan As-Basri dikatakan maksudnya adalah mereka cok pada binatang tadi buat tanda tadi. Ya. Baik, dalam hal lain termasuklah buat pada diri sendiri. Tu dia. Hak tadi pada binatang, ini pada diri sendiri. Tu diri sendiri dah. Seperti mana yang terdapat dalam Sahih Muslim, disebutkan sini adalah ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada buat tattoo. Tu tattoo dia, tattoo pada badan hak sebagainya tu. Termasuklah ya. Apa yang Allah Taala jadikan pada kita ni nampak dah semua sebagai perhiasan. Itulah jagalah kaum wanita. Cukur kening. Nampak dah, ini juga termasuk adalah khalqullah. Mengubah ciptaan Allah. Lainlah contohnya kita kening tu sampai tumbuh lebat sangat, kita sampai apa? Tutup mata sampai tak nampak. Ini cuba lihat sekarang ni ya. Jangan duk ikut trend artis. Mereka ni bukan orang yang kuat agama. Malahan sebagai mereka itu bukan kita ada basic agama yang mantap. Mereka itu bukan idola. Mereka bukan idola ya. Tapi itulah yang diikutnya. Allahu Akbar. Ya, pakaian ataupun fashion ataupun perhiasan pada diri. Banyak ikut bertrend-trend artis. Kadang ikut budaya barat dan sebagainya. Beratnya. Ya. Apa yang Nabi suruh tak dibuat. Apa yang dilakukan dalam syarak, maka itu ikut juga. Baik, dalam lafaz lain ada menyebutkan iaitu Allah Ta'ala melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan apa? Yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dalam kitab sahih diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, nampak dah? Allah melaknat wanita-wanita pembuat tatu. Laki sama dah. Dan minta ditatukan. Tu nampak tu ya. Yang mencukur. Tak nampak dah, ada dah ni. Yang mencukur kening. Ataupun yang meminta dicukurkan. Dia cukur sendiri. Ataupun disuruh orang lain. Ialah pergi ke kedai salon dan sebagainya. Termasuklah wanita-wanita yang mengikir gigi untuk mencantikkan diri, itu mengubahkan ciptaan Allah. Termasuklah itu yang pakai pelekap gigi ya. Itu kena jaga. Kalau dia bukan satu keperluan, itu tujuannya untuk mencantikkan untuk apa tu? Na'udzubillah. Hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Kecuali kalau benda itu apa? Yalah keterlaluan sangat. Gigi hok depan jongang sampai keluar sangat dah. Kalau dia seorang perempuan nanti apa?
Rasanya nanti tak ada nanti jejaka yang nak kepada dia. Itu lain. Itu lain. Ya, sebab kita buat trend lah. Bila jadi trend itu tak boleh. Bukan kata semua boleh sebenarnya kalau ikut doktor pun, kalau dah berumur, kalau buat tak jadi. Dia masa muda tu, masa remaja tu, itu boleh lagi. Tapi bila umur dah naik 20-an ke atas tu, kalau buat tak menjadi mana. Ya. Last sekali habis duit, berdosa pun boleh. Jangan begitu ya. Jangan kita nak mengubah ciptaan Allah. Allah bagi bersyukur. Bersyukur dah. Nak elok setengah mana dah. Selagi mana gigi dia boleh gunakan untuk mengunyah, untuk makan, makanlah. Ya, tidak menjadi masalah. Okey dah. Baik, kemudian dia berkata, ini kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, baik, mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW? Maknanya dia juga melaknat juga. Ibnu Mas'ud juga melaknat orang yang buat itu. Sebab kata, orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan juga di dalam kitabullah, iaitu Al-Quran. Sebab kemudian dia baca Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lain. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang apa dibawakan oleh Rasul kepada kamu, terimalah, iaitu amalah. Dan apa dilarang bagi kamu, maka tinggalkanlah. Itu dipegang dengan Al-Quran tadi. Baik, ya. Baik, oleh sebab itulah Allah Ta'ala jelaskan, syaitan ni pertama dia nak sesatkan. Yang kedua dia akan memberikan angan-angan. Angan kosong dah. Yang kedua dia akan menjeruh supaya mengubah ciptaan Allah. Nampak tak kira pada benda apa sebagai benda ke, binatang tadi ke, ataupun pada diri sendiri tadi. Baik, maka ancaman Allah Ta'ala. Ancaman Allah Ta'ala, wa man yattakhidh syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Allahu akbar. Inilah Allah jelaskan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, wali penolong, pelindung, terhadap puja dia lah, maka sesungguhnya faqad khasira khusranan mubina, maka sesungguhnya dia dia kerugian dengan kerugian yang nyata. Kerugian nyata ya. Sebab apa? Dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi di sini kata ahli tafsir, maksudnya orang yang nampak? Yang tahu larangan-larangan Allah Ta'ala, tapi dia masih menentang larangan, bukan menentang sebab mengikut dia buat kehendak nafsu dia tadi. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat. Orang yang rugi dunia dan akhirat. Ingatlah, kerugian itu tidak ada gantinya. Kerugian tadi tak ada gantinya. Malahan apa yang terluput daripadanya itu tidak akan dapat kembali. Yalah. Sebab tu ingatlah, apa yang kita buat di dunia ni, kalau kita buat yang baik, yang mendatangkan keredaan Allah, yang mendatangkan pahala, alhamdulillah, sebab ini akan menjadi bekalan modal kita untuk akhirat. Tapi kalau buat apa yang dilarang oleh Allah, yang tadi apa? Mengikut jejak langkah syaitan, maka akan rugilah. Ingatlah. Sebab tu kalau kita lihat, Allah ceritakan syaitan ni macam yang saya baca dalam surah Yasin lah. Allah dah sebut dah. Syaitan ni apa? Allah sebut musuh yang nyata bagi kamu. Musuh yang nyata bagi kamu. Bila musuh nyata ni, kena fahamlah. Lambat kita leka sikit je. Kita lalai sikit je, kita leka sikit je, dia akan nampak tak? Dia akan mengubah haluan kita. Dia akan mengubah persepsi kita. Alah, tak apalah, biar orang lain buat dulu, kita kemudian. Tu orang benda baik, dia akan jadi macam tu. Kalau hak yang benda tak elok pula ke? Syaitan kata, kau tak buat, rugilah kau, terlepaslah kau nanti. Belum tentu lagi kau akan dapat lain kali. Nampak tak? Itulah angan-angan syaitan, yang syaitan membujuk, mempersendakan manusia. Bila manusia buat, maka syaitan akan ketawa. Ingatlah seperti yang syaitan dulu, syaitan ni mengajak orang kafir supaya perang dengan
berperang dengan Rasulullah SAW dah. Tu dalam peperangan Badar dah. Dia ikut sampai kepada dia nampak tentera Islam, maka dia pun cabut juga. Sebab dia kata apa? Inni akhafullah. Aku takut Allah. Dia tahu bersama dengan Nabi ada pertolongan daripada Allah Taala. Malaikat datang ya. Subhanallah. Jadi kata ini akhafullah. Malah dia kata apa? Aku melihat apa yang kamu tak dapat lihat. Tu ya. Sebab tu dia takut. Sebenarnya syaitan juga takut. Sebab tu Allah sebut dalam hak lain, kalau kita ni orang yang sentiasa mendampingi Allah Taala, Allah sebut inna kaidasyaitani dha'ifa. Allah sebut tadi apa? Itu. Sesungguhnya helah syaitan itu adalah lemah. Bukannya kuat sangat, tapi kita ni ikut hati. Kita ikut hati dan perasaan kita, hak tu jadi suka. Bila kita dah terikut, nampak tak? Saya kata tak? Bila orang tu dah berleluasa dengan maksiat sebagainya, syaitan tak ganggu dia. Dia macam remote control je. Daripada jauh je. Daripada jauh dia boleh kontrol manusia tadi. Tak payah nak pergi nak cucuk-cucuk manusia tadi. Untuk manusia tadi buat maksiat sebagainya. Senang je. Allah dia tiup je. Pergi selalu. Allahu Akbar ya. Okey baiknya. Jadi itu yang Allah jelaskan. Mereka ini adalah orang yang rugi. Dengan rugian nyata sebabnya di dunia mereka akan keletihan. Keletihan dengan apa? Dengan mengikut hawa nafsu mereka di dunia, sementara di akhirat pula mereka akan rugi. Sebab apa? Mereka bukan mendapat balasan yang baik, tetapi balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi Allah ceritakan ini syaitan. Ada. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tu. Dan ini yang Allah jelaskan inilah syaitan. Syaitan buat apa? Ya'iduhum. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Tu janji palsu. Wa yumannihim. Nampak tak? Dan membangkitkan angan-angan kosong. Tak apa. Hak amal-amal baik ni kemudianlah buat. Nampak tak? Tapi hak yang buruk-buruk, syaitan kata jangan. Nanti tak ada peluang lain. Buat segera. Nampak tak ya? Jadi syaitan ni memberikan janji-janji kepada mereka dan bangkitkan angan kosong kepada mereka. Dan Allah sebut wa ma ya'duhum syaitanu illa ghurura. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Tipu daya belaka. Sebab apa? Syaitan tak boleh menolong. Dan syaitan tidak mengajak manusia kepada kebaikan. Syaitan hanya membuat manusia kepada kebinasaan. Baik, inilah Allah Ta'ala ceritakan berita tentang kenyataan tentang syaitan tadi ya. Kerana sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada pengikutnya, malahan meniupkan angan-angan bahawa mereka lah orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Tu dah. Itu diperdayakan oleh syaitan. Dan ingat sebab tu Allah jelaskan. Dan ingat sesungguhnya syaitan itu telah berdusta. Dan mengada-ngadakan dalam pendustaan itu. Tujuannya untuk menipu manusia. Allahu Akbar ya. Tak lain tak bukanlah. Sebab syaitan ni, dia tak suka manusia nanti masuk syurga. Sedangkan dia dah pasti neraka. Dia suka supaya manusia ni juga menjadi teman-teman dia dalam neraka. Allahu Akbar. Ya. Baik, sebab tu Allah jelaskan tentang kalimat syaitan ni, wa ma ya'duhum syaitanu illa ghurura. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain pada tipu daya belaka. Tipu daya belaka tak? Ya. Baik. Ini kalau kita lihat apa yang lebih hebat lagi, kita lihat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22. Ayat ke-22 ayat ni panjang juga. Ba'da billahi syaitanir rajim.
Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum minas sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum 'adzabun alim. Ini kata-kata syaitan nanti. Ya? Syaitan nanti dia akan membebaskan diri daripada manusia pada hari kiamat. Dia ya, di dunia dia anggap dia sebagai penolong. Dia anggap dia sebagai apa? Teman. Bila teman kita fahamlah. Orang ni bila kita susah dia akan tolong kita kan? Tidak. Inilah syaitan. Syaitan penipu. Syaitan tu penipu. Sebab tu dalam surah Ibrahim Allah sebut, dan berkatalah syaitan. Berkatalah syaitan tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Dihisabkan, kemudian manusia diberi apa? Ahli syurga, ahli neraka. Nampak ini baru dia berkata benar yang benar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepadamu janji yang benar. Nampak tak? Kata syaitan ni dia mengaku tak? Allah janji kepada kamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu. Dunia lah aku janji kepada kamu. Tetapi aku menyalahinya. Mengingkarinya. Sebab dia kata nak tolong. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku tak berkuasa pun terhadap kamu wahai manusia. Melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Nampak tak? Salah siapa? Salah manusia kan? Ikut syaitan. Dia kata apa? Dia seru tapi manusia yang patuh. Oleh sebab itu, katanya oleh sebab itulah kamu nak sangat, janganlah kamu mencerca aku. Tu nak. Tak perlulah kamu nak cerca aku. Akan tetapi cercalah dirimu kamu sendiri. Cerca diri semua. Ini katalah bila hikmat nanti. Baik, nampak? Ini baru dia kata apa? Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Tolong, macam mana dia pun ahli neraka. Dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Tu maksud apa? Ya? Ini di akhirat. Dunia tu, bila mana orang ikut syaitan, seolah macam menolong syaitan. Tapi bila di akhirat nanti, ya, syaitan pun akan membebaskan. Kata, aku tak dapat tolong kamu. Kamu pun tak dapat tolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Nampak tak? Syaitan pun sebenarnya apa?